Kerajaan tidak terburu-buru kejar status negara maju. Adakah ini satu perancangan strategi? Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke Current Sphere MY, platform yang membawa Anda isu-isu terkini yang hangat diperdebatkan. Dalam episod kali ini kita akan membahas kenyataan Menteri Ekonomi Datuk Seri Rafizi Ramli yang menyatakan bahwa kerajaan tidak terburu-buru mengejar status negara maju, tetapi fokus kepada membina asas ekonomi yang kukuh untuk mencapai matlamat tersebut. Adakah ini satu strategi yang terbaik atau sekadar retorik politik? Mari kita selami lagi isu ini. Datuk Seri Rafizi Ramli dalam sesi libat urus rancangan Malaysia ke-13 ataupun RMK-13 yang berlangsung di Kedah menegaskan bahawa kerajaan kini memberi perhatian kepada asas ekonomi yang lebih mampan berbanding mengejar status negara maju secara tergesa-gesa. Menurut Rafizi, walaupun ekonomi Malaysia menunjukkan pertumbuhan positif sejak kebelakangan ini, fokus utama kerajaan adalah untuk memastikan kestabilan yang dapat bertahan dalam menghadapi cabaran global. Beliau menyebut, jika pertumbuhan ini berterusan sehingga beberapa tahun akan datang, Malaysia berpotensi mencapai status negara maju menjelang 2028 atau 2029. Namun ini bukanlah satu matlamat utama yang dikejar secara tergesa-gesa. Sebaliknya, satu hasil sampingan daripada dasar ekonomi yang kukuh dan berkesan. Menurut Rafizi, Malaysia kini berada di persimpangan yang baik apabila menjadi destinasi utama pelabur asing dan pintu masuk strategik ke ASEAN. Beliau menegaskan bahawa negara dagang terbuka seperti Malaysia amat terdedah kepada perubahan global, termasuk ketidaktentuan politik antarabangsa seperti pertukaran kepimpinan di Amerika Syarikat yang memberi kesan langsung kepada ekonomi tempatan. Oleh itu, fokus kerajaan adalah membina infrastruktur masyarakat dan ekonomi yang mampu menangani sebarang cabaran global dengan baik. Pendekatan ini katanya adalah lebih baik daripada sekadar mengejar status negara maju tanpa persediaan yang kukuh. Selain itu, beliau turut mengulas kenyataan penganalisis ekonomi Dr. Muhammad Azwardi Mad Isa yang menyatakan bahawa Malaysia tidak seharusnya tergesa-gesa mengejar status negara maju sebelum berjaya mengimbangi beberapa faktor penting seperti pengagihan kekayaan yang adil, pengurangan jurang ketidakseimbangan ekonomi antara negeri, dan pembangunan infrastruktur yang mampan. Kenyataan ini turut mendapat sokongan Rafizi yang melihat keseimbangan ekonomi antara negeri sebagai salah satu kunci utama untuk menjadikan Malaysia lebih kukuh di peringkat global. Dalam ucapan di sesi tersebut, Rafizi turut memberi penekanan khusus kepada negeri Kedah, salah satu daripada 6 negeri yang menjadi keutamaan kerajaan persekutuan. Selain Kedah, negeri-negeri lain yang diberi perhatian adalah Sabah, Sarawak, Kelantan, Terengganu, dan Perlis. Beliau menjelaskan bahawa fokus kerajaan persekutuan adalah memastikan pengagihan peruntukan yang lebih adil, terutama untuk negeri-negeri yang sedang dianggap atau yang sering dianggap ketinggalan dalam pembangunan. Antara perkara yang diberi perhatian di Kedah termasuklah meningkatkan ketersambungan antara kawasan luar bandar dan bandar bagi memastikan penduduk luar bandar tidak ketinggalan dalam arus pembangunan negara. Sementara itu, Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Muhammad Sanusi Madnor, menyambut baik pendekatan kerajaan persekutuan ini. Beliau menyatakan bahawa sesi libat urus seperti ini adalah langkah terbaik untuk merakyatkan proses perancangan pembangunan agar ia lebih inklusif dan mengambil kira pandangan pelbagai pihak. Sanusi turut menekankan bahawa Kedah perlu meningkatkan sumbangannya kepada keluaran dalam negara kasar ataupun KDNK negara sehingga 10% untuk mencapai tahap yang setanding dengan negeri-negeri maju yang lain.
Ini memerlukan usaha bersama antara kerajaan persekutuan, kerajaan negeri, dan pihak swasta untuk memastikan pelaburan strategik dapat dilaksanakan dengan berkesan. Jika kita melihat kepada konteks lebih luas, isu ini sebenarnya mencerminkan cabaran utama yang dihadapi oleh Malaysia dalam mencapai status negara maju. Menurut laporan Pertumbuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB, status negara maju kebiasaannya diukur berdasarkan keluaran dalam negara kasar ataupun KDNK per kapita, indeks pembangunan manusia HDI, dan tahap infrastruktur. Walaupun Malaysia kini berada dalam kategori negara berpendapatan sederhana tinggi, cabaran seperti ketidakseimbangan ekonomi antara negeri, kos sara hidup yang meningkat, dan ketirisan dana awam masih menjadi penghalang utama. Kajian Bank Dunia sebelum ini turut menekankan bahwa perbezaan infrastruktur dan peluang pekerjaan antara negeri adalah punca utama jurang ketidakseimbangan ini. Tambahan pula persoalan tentang hubungan politik antara kerajaan persekutuan dan negeri-negeri pembangkang seperti Kedah juga menjadi perhatian. Adakah peruntukan yang diumumkan ini akan dilaksanakan dengan adil atau akan menjadi isu politik seperti yang sering berlaku sebelum ini? Sebagai contoh, beberapa proyek pembangunan yang diumumkan untuk negeri-negeri pembangkang sebelum ini seringkali berhadapan dengan kelewatan ataupun pembatalan. Situasi ini pastinya menimbulkan persoalan tentang sejauh mana kerajaan benar-benar komited untuk membangunkan negeri-negeri ini tanpa sebarang unsur diskriminasi politik. Lebih kontroversi lagi, adakah strategi untuk tidak terburu-buru mencapai status negara maju ini benar-benar berkesan ataupun ianya sekadar retorik politik untuk meredakan harapan rakyat? Dalam keadaan di mana kos sara hidup meningkat, rakyat tentunya mengharapkan penyelesaian segera daripada kerajaan, bukan hanya perancangan jangka panjang yang kelihatan kabur. Tambahan pula dengan keadaan politik semasa yang tidak stabil, adakah kerajaan mampu melaksanakan dasar-dasar ini tanpa gangguan? Isu ketidakseimbangan antara negeri juga perlu dilihat dengan lebih kritikal. Walaupun tumpuan diberi kepada negeri-negeri tertentu, adakah negeri-negeri lain seperti Selangor dan Pulau Pinang yang menjadi penyumbang utama kepada KDNK negara juga diberi perhatian yang setimpal? Jika tidak, bagaimana kerajaan bercadang untuk memastikan pembangunan yang benar-benar inklusif untuk semua negeri di Malaysia? Selain itu, persoalan tentang persediaan Malaysia juga mencapai status negara maju juga perlu dibahas secara mendalam. Walaupun negara ini berada di landasan yang baik dari segi pertumbuhan ekonomi, cabaran utama seperti kos sara hidup yang meningkat, ketidakseimbangan dalam sektor pendidikan, dan ketirisan dana awam masih belum diselesaikan sepenuhnya. Tanpa penyelesaian kepada masalah-masalah ini, adakah Malaysia benar-benar mampu bersaing di peringkat global? Jadi apakah pandangan Anda semua? Adakah kerajaan benar-benar berada di landasan yang betul atau ini sekadar usaha untuk mengawal naratif politik? Tinggalkan komen Anda di bawah dan jangan lupa like, share, dan subscribe ke channel ini Current Sphere MY. Kita jumpa lagi dalam episode yang akan datang membincangkan isu-isu semasa yang paling panas. Sekian sahaja semua. Terima kasih.